Okey, untuk hari ini kita akan teruskan dengan satu topik berikutnya, iaitu bagaimanakah anda menyelesaikan masalah melibatkan garis lurus. Contoh 17, raja di sebelah menunjukkan segi empat selari P, Q, R, S. Diberi bahawa kecerunan SR ialah setengah. SR ni nilai kecerunan dia M ialah setengah. Okey. Dan pintasan Y garis lurus PS. Mana PS? Okey, ni PS, ni pintasan Y ni kat sinilah. Part CY ni Okey, dia punya nilai bacaan skala dekat paksi Y ni ialah negatif 4. Okey, Y tu sama dengan negatif 4 Y. X sama dengan kosong lah kan. Dekat paksi Y ni X sama dengan kosong, sepanjang senantiasa kosong. Okey, jadi nilai yang bacaan diberi oleh paksi Y ni semestinya paksi Y tu sendiri punya skala lah. Negatif 4. Okey. Tentukan A. Nilai H. Mana H? H yang ni Tentukan nilai H. Dia suruh cari nilai H ni. Jadi macam mana nak cari Siapa ada idea? Macam mana nak cari nilai H ni? Apa nilai H ni kat sini? Siapa ada idea macam mana nak cari? Inilah menguji kamu faham atau tidak semua konsep yang kita belajar tu. Semua konsep-konsep garis lurus yang kita belajar tu. Okey. Nilai X kita tahu dekat mana-mana titik di atas paksi Y, nilai X dia kosong. Sentiasa kosong. Begitu juga sebaliknya. Kalau dekat paksi X ini, nilai Y dia sentiasa kosong. Okey. Jadi tak ada masalah. Yang ada masalah ni nak cari nilai Y ni dekat paksi Y ni, apa dia? Siapa ada idea macam mana nak buat? Okey. Macam ni cikgu nak tanya kamu. Kamu tahu tak macam mana nak cari kecerunan garis ni? PQ ni. Kita buat macam biasa-biasa lah, macam dulu Macam mana kita pura-pura balik Kita pura-pura macam mana nak buat nak cari kecerunan dua titik ni. Ingat lagi? Guna rumus apa? Rumus kecerunan tu ingat lagi? Iaitu M sama dengan Y2 tolak Y1 kan? Bagi dengan X2 tolak X1. Okey, jadi kita pura-pura lah nak cari kecerunan garis ni balik. Okey Jadi kita ada dua titik koordinat ni. Okey, yang ni kira P ni jadi satu lah. P ni jadi satu, Y ni yang Q ni jadi 2. Okey. Jadi Y2 ialah H. Y2 ialah H. H tolak Y1. Y1 ialah 6. Bagi dengan X2. X2 ialah 0. Tolak dengan X1 ialah negatif 4. Macam tu Okey, teruskan. H tolak 6. Boleh tolak? Tak boleh. Tinggalkan H tolak 6. 0 tolak negatif 4. Jawapannya ialah 4. Okey. Boleh dimudahkan lagi tak? Tak boleh dah kan? Jadi tak apa, tinggal sat dalam bentuk ni. Okey, tinggal sat. Kita kembali ke sini. Ingat tadi dia bagi tahu menunjukkan segi 4 selari.
selari ya. Apa yang kamu faham tentang selari ini? Bahawa had ni, dua sisi ni selari sesama mereka macam tu, betul tak? Manakala had sisi ni pula selari dengan sisi had sebelah ni. Dan selari itu pula bagi tahu apa? Tentang kecerunan. Bila kita ada dua garis selari, maka kedua-dua garis itu memiliki nilai kecerunan yang sama. Dalam kes ni, kecerunan RS adalah setengah. Maknanya kecerunan PQ ni juga mesti ikut samalah, setengah. Jadi kita dah dapat dah maklumat yang lagi satu, kecerunan. Jadi apa kena mengena dengan kat sini? Kena mengena dia kat nilai M ni. Kecerunan ni telah diketahui, iaitu setengah. Setengah. Jadi kita gantikan nilai M dengan setengah. Okey, jadi dapatnya setengah. H tolak 6 bagi 4. Semua nombor ni kita dah ada ni, kecuali nilai H. Boleh tak cari nilai H ni? Boleh tak cari? Boleh lah kan? Melakukan pemindahan algebra macam biasa lah. Jadi 4 buat pergi sana. Okey. Nanti 6 pun kita akan buat pergi sana. Jadi dapatnya H setengah darab 4. Okey. Dan negatif 6 buat pergi sana jadi tambah 6. Okey, boleh Jadi kita flipkan. Kita dapat 2 dengan 4 boleh potong. 2 darab 1, 2 tambah 6, 8. Dan sekali kita dapat H sama dengan 8. Itulah dia. Macam mana nak cari nilai H. Okey, rupanya H ni ialah koordinat 8. Skala bacaan pada paksi Y ni, skala 8 ni, skala Y ni ialah 8. Jadi nampak tak macam mana kita boleh cari nilai H? Cuba bayangkan lagi sekali Okey, dia bagi tahu triknya ialah pada yang pertama ialah pada dua garis selari. Dia tak bagi nilai kecerunan kat sini, dia bagi nilai kecerunan kat garis selari satu lagi. Dekat sinilah kamu akan masuk pindahkan kecerunan yang sama tu kat sini. Yang kedua, trik kedua ialah kamu macam mana nak kaitkan titik ni dengan titik ni, ialah kamu pura-pura cari kecerunan balik lah. Okey, cari kecerunan balik lah pakai rumus ni. Dekat sini kamu akan isikan nilai H ni. Nilai H kat mana-mana ke. Okey, tu trik dia. Kemudian samakan kecerunan garis ni dengan kecerunan had ni, yang kita dah tahu daripada had sebelah ni. Itu dia punya trik dia. Okey, boleh Nampak tak? Kamu mampu berfikir sampai ke tahap ini kah? Okey lah kan? Dah tingkatan 3 boleh Otak kamu mampu fikir sampai sini B, persamaan garis lurus PS. Mana dia PS? PS. Kita nak namakan garis lurus ni. Macam mana nak berikan nama pada dia? Kita perlukan apa? Ingat lagi? Kita perlukan Y sama dengan MX tambah C. Kita perlukan sekurang-kurangnya 2 ni. Kita perlukan memang 2 ni saja. Kita perlukan nilai M, kita perlukan nilai C, pintasan pada paksi Y oleh garis itu. Nilai kecerunan PS ni dah ada tak lagi? Dah ada ke belum? Tak ada kan? Tak ada, macam mana nak buat? Carilah kan? Cari berapa nilai kecerunan garis lurus ini, PS ni. Macam mana nak buat? Macam mana nak cari nilai kecerunan tu? Siapa-siapa ada idea?
Garis PT adalah selari dengan garis PS, betul tak? Jadi maksudnya nama P dan lagi pula PT dengan PS duduk di atas posisi yang sama ni. Maksudnya kita nak menamakan garis PT dengan PS adalah sama nama, sama label. Dan juga bermaksud kecerunan garis PT sama dengan kecerunan garis PS. Jadi ideanya, kalau kita nak cari kecerunan, kita ada nilai titik P tapi kita tak ada koordinat titik S. Tapi kita ada titik T. Titik T punya koordinat apa dia? Titik T ialah berapa nilai X pada titik T ni. Ingat baik tadi, semua nilai X di atas paksi Y adalah sentiasa kosong. Jadi kosong jawapan dia. Okey. Manakala kita dah tahu tadi, dah diberitahu pintasan pada apa nama? Ni ialah negatif 4. Pintasan Y garis lurus PS ialah negatif 4. Sini ya. Maksudnya inilah nilai Y dia, negatif 4. Macam tu. Jadi kita ada dua titik ni. Takkan tak boleh cari kecerunan? Boleh tak cari kecerunan garis PT ni, yang juga mewakili garis PS? Boleh lah kan? Iaitu dengan menggunakan rumus. Mencari kecerunan tu lah. M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Okey, titik mana nak jadi 1, titik mana nak jadi 2. Katakan titik ni jadi 2. Titik ni 1. Okey. Y2 ialah negatif 4. Y1 ialah 6 bagi X2 ialah 0. X1 ialah negatif 4. Okey. Teruskan pengiraan. Negatif 4, negatif 6, negatif 10. Tolak, darab tolak, tambah 4. Okey, boleh pemudahkan. 2 darab 2, 4. 2 darab 5, 10. Jadi kecerunan sama dengan negatif 5/2. Okey. Maknanya kecerunan garis ni kita dah dapat negatif 5/2. M sama dengan negatif 5/2. Okey, kecerunan garis ini. Jadi kita dah dapat dah nilai M ni. Okey, kita cuma perlukan satu lagi je, nilai C ni. Apa dia nilai C ni? Oleh garis lurus ini, PTS ni. Ialah pintasan pada paksi Y itu sendiri. Iaitu negatif 4 lah. Negatif 4 ni. Ni boleh pakai lah ni. Negatif 4 ni Di C pun kita dah tahu. Jadi masanya telah tiba untuk kita isikan dua-dua nilai ni, untuk kita bina nama garis lurus ini. Okey, nilai M yang kita dapat tadi ialah negatif 5/2 X. Okey, tambah C. C ialah negatif 4. Tambah dah tolak 4. Jadi inilah dia persamaan garis lurus PS. Okey, inilah dia. B, mana B? Sama tak?
Okey ni Samaran garis lurus PS ialah ini. Buat sama. Okey. Lepas tu C, pintasan X bagi garis lurus PS. Pintasan X bagi garis lurus PS. Okey. Okey, garis ni PS. Ni. Kalau sebut pintasan X pula ni dekat ni paksi X ni. Berapa nilai X kat sini? Ialah sebaliknya daripada paksi Y, paksi X ni titik apa ni? Skala Y dia sentiasa sama dengan kosong di atas paksi X. Terbalik bagi hak ni jadi yang ada nilainya yang selain daripada kosong ialah paksi nilai X tu sendirilah. Nilai X ni semua ada nilai kalau Y tak ada nilai, semua kosong. Okey, berapa nilai X kat sini? Titik ni. Macam mana? Siapa-siapa ada idea macam mana nak cari? Siapa tahu? Macam mana? Ialah yang kita tahu apa? Y sama dengan kosong kan? Hak ni sama dengan kosong kan? Kat titik ni Y sentiasa sama dengan kosong Jadi ideanya kalau kita isi nilai Y ni sama dengan kosong, dapatlah kita cari nilai X ni. Sebab ni kita dah ada ni, kita dah ada persamaan garis lurus ni. Ingat lagi dulu, kalau kita ada satu titik, kita isi, katakan titik tu X dan Y. Kalau kita isi, kita tahu salah satu nilai dia, kita tak tahu nilai satu lagi. Contoh nilai, katakan contohnya kita tahu nilai Y, kita tak tahu nilai X. Jadi ambil nilai Y ni masuk dalam rumus garis persamaan garis lurus tu, maka kita boleh cari yang satu lagi, X ni. Atau sebaliknya, katakan kita tahu nilai X, kita tak tahu nilai Y. Jadi kita ambil nilai X ni masuk dalam nama garis tu. Jadi lakukan pemindahan algebra, last kali dapat nilai Y tu. Boleh isi balik kat sini. Jadi samalah yang ni. Kita cuma tahu nilai. Y. Nilai Y sama dengan kosong. Tapi kita tak tahu nilai X ni berapa. Jadi ambil Y sama dengan kosong ni, ganti kat sini, untuk dapat nilai X. Boleh Jadi kosong, Y sama dengan kosong, negatif 5/2X tolak 4. Okey, lakukan pemindahan algebra untuk dapat X sahaja. Jadinya ialah 4 negatif 5/2X. Okey, teruskan lagi. 2 hantar pergi sana. Jadi 8 tolak negatif 5X. Okey. Negatif 5 pun hantar pergi sana. Jadi 8 bahagi negatif 5X. Jadi inilah dia nilai X tu. 8 per negatif 5. Okey. Betul. Pintasan X bagi garis lurus PS ialah negatif 8/5. Jadi kamu nampak tak soalan ni macam mana nak jawab dia? Ialah setelah terbinanya persamaan garis lurus dekat soalan atas tadi B, dekat situ mereka tunggu kamu mahir atau tidak. Ambil satu nilai yang kamu tahu daripada titik koordinat tu untuk cari yang satu lagi yang nak dicari. Okey. Dengan ambil nilai yang dah diketahui tu masuk dalam persamaan garis lurus tu, dapat nilai yang satu lagi. Boleh Okay, kita ada contoh lagi ni. Banyak contoh ni. Kamu kena buat semua ni. Buat semua ni contoh yang pelbagai.
Okey, setakat ni ada soalan? Okey kah semua orang? Kehadiran menurun ni pagi ni. Tak bangun tidur lagi kah? Okey, kita buat contoh 18. Kamu nak try buat dulu 5 minit boleh? Kamu buat dulu boleh tak? Kau nak buat sama-sama? Kau cikgu saja buat? Buat sama-sama tu. Betul kah sama-sama ni? Kau cikgu seorang je buat. Kamu kena buat juga. Okey, contoh 18. Diberi garis lurus. Okey, kita ada dua ni, garis lurus. Bersilang pada titik A. Okey. Kalau nak lukis tu gambaran saja buat gambaran boleh tak apa, tak ada hal. Mungkin dua garis lurus tu satu macam tu, satu macam itu. Contoh di dua garis lurus ni bersilang kat titik A. Ni titik A contoh. Contoh sajalah. Contoh ni salah tapi dapat bantu pemahaman kita. Yang bagus, tentukan koordinat bagi titik A dengan menggunakan kaedah graf. Jadi dia nak kita cari nilai X dan nilai Y. Okey Oh, pasal ni kena pakai kaedah graf. Dia nak kaedah graf. Kalau kaedah ni senang je. Kita nak cari ni titik koordinat ni, kita lakukan persamaan linear serentak. Persamaan linear serentak lah kan. Dapat nilai ni. Tapi alamak, kali ni dia suruh guna, dia tak mau kaedah tu, dia nak kaedah graf. Jadi maksudnya kena lukis graf Kena lukis graf betul-betul lah. Okey. Jadi maka kita pun lukis graf. Nampak tak? Senang je. Graf dah ada sini. Okey, jadi nak lukis graf ni kena ada kertas graf lah. Okey, cikgu tak ada kertas graf. Lupa beli. Nanti cikgu beli. Okey. Kamu ada lah kan? Okey, jadi buat paksi Y, buat paksi X. Ingat lagi ni kamu belajar masa tingkatan 2 tu cara nak buat graf ni. Okey, kita akan gunakan persamaan garis yang diberi. Kita akan gunakan ni dua-dua ni untuk dapat setiap satu ni paling kurang kamu dapat 2 titik. 2 titik Hak ni pun sama untuk dapatkan 2 titik koordinat. Nak buat apa titik ni? Titik ni kita akan garis nanti. Nampak macam ni. Garis ni dah dapat 2 titik ni. Titik sini dengan titik sini. Lepas tu dia garis. Lepas tu hak persamaan kedua ni pun gunanya untuk dapat 2 titik. Sekurang-kurangnya lah. Macam ni 2 titik ni. Lepas tu dia garis. Garis beri panjang sikit tak apa. Lepas tu kita tengok 2 garis ni dia akan bertembung kat mana. Situ kita labelkan A tu. Boleh faham ke tidak? Cikgu mungkin tak cerita detail lah macam mana nak cari 2 titik ni. Titik ni boleh jadi apa-apa sahajalah. Macam yang kamu, jadual yang kamu buat dulu masa tingkatan 2 ke. Macam tu Kamu tak nilai X ni apa kan? Tu nilai Y kat sini apa kan? Betul tak? Y. Lepas tu kalau X tu apa, kamu isilah sendiri. Bubuhlah kosong ke. Jangan bubuh nombor besar-besar sangat. Bubuh nombor atas pada negatif 10, bawah pada 10. Cukup lah. Okey sekitar dengan kosong je. Jika X sama dengan kosong, Y sama dengan berapa. Jika Y sama dengan kosong, X pula sama dengan berapa. Macam tu. Biasanya isi kosong-kosong lah. Jadi setiap satu set ni ialah satu titik lah. Ni satu titik. Ni titik ketiga, titik keempat. Tak payah buat banyak titik lah. Cari 2 titik cukup dah. Bila dah ada 2 titik, maka titik ke titik lah kita akan bina garis lurus. Okey, boleh Jadi yalah dapat macam ni. Kamu boleh mungkin
mungkin dapat titik lain, tapi yang pastinya titik tu pasti duduk di atas garis yang sama ni. Kamu dapat sini katakan. Jadi kamu gariskan titik ni ke titik ni, akan sama saja. Garis yang sama juga ni terbina di tempat yang sama, kecondongan yang sama. Ada orang dia cari titik kat sini, ada orang cari titik kat sini. Tak apalah garis kan. Semua titik tu akan duduk di atas garis yang sama. Jadi tak ada masalah. Dapatkan saja. Ideanya dapat diberi persamaan garis lurus ni. Kamu nak dapatkan dua titik sekurang-kurangnya, gantikan secara random saja. Nilai X tu kosong, Y tu apa. Kemudian terbalikkan, gantikan Y sebagai kosong, X tu apa pula. Lakukan pemindahan algebra sajalah. Okey Jadi dan bila mereka buat macam ni, garis panjang sehingga bertemu dua garis ni dekat titik A ni, jadi mereka pun baca koordinat secara langsung daripada graf ni iaitu titik A ni X-nya ialah 3. Okey. Dan Y-nya ialah 2. Jadi terus dapat titik koordinat A ialah 3, 2. Okey Kita baca kat paksi X dulu baru baca kat paksi Y. Okey. Itu pasal 3 duduk depan dulu, mewakili paksi X, dan Y mewakili nilai paksi Y Okey. Itu sajalah. Kan? Senanglah. Okey, yang ni. Ni bagus ni. Uji minda 9.1i. 1. Rajah di sebelah menunjukkan suatu segi empat selari. Selari ni jaga ni. Selari ni dah boleh pindahkan maklumat siap-siap dah ni. Ni buat macam tu nak pandang. Buat selari Okey. Kamu dah faham dah selari ni. Terus kamu mendapat idea apa? Bahawa kecerunan hak ni sama dengan kecerunan hak ni. Kecerunan hak ni pula sama dengan kecerunan hak belah sini. Okey, boleh Diberi bahawa O ialah asalan. Okey, O ni asalan. 00 koordinat ialah asalan, dan titik K ni, titik K ni berada pada paksi X. Okey. Diberi persamaan garis lurus FG ialah ini. Okey. Jadi persamaan garis lurus ni ialah, boleh tulis kat sini 2y sama dengan x tambah 20. Okey, beres, tak apa. Tentukan A, kecerunan garis lurus FG. Okey. Berapa kecerunan garis lurus FG ni? Macam mana nak cari? Ada idea tak? Siapa-siapa? Macam mana nak cari kecerunan FG ni? Siapa-siapa? Tak ada idea ke? Macam mana nak cari? Pakai rumus boleh tak? Pakai rumus. Apa rumus kecerunan? M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1 kan? Maknanya untuk guna rumus ni kita perlukan koordinat dua titik titik F dengan titik G Tahu tak koordinat titik G ni? Koordinat titik F tahu ke? Kita tahu cuma nilai Y tu kosong tapi X tu kita tak tahu.
Oh sorry, nilai X sama dengan kosong. Okey. Ni kosong, tapi nilai Y tu kita tak tahu. Dan ni pun dua-dua kita tak tahu ni. X dengan Y kita tak tahu apa dia. Jadi macam mana nak guna rumus ni? Kita tak tahu kedua-dua koordinat kedua-dua titik. Siapa ada idea macam mana nak cari keturunan FG ni tanpa melalui rumus ni? Kita kena pusing kod lain. Tentukan keturunan bagi garis lurus ini. Berapa nilai keturunan bagi garis lurus ni? Kalau garis ni, berapa keturunan dia? Okey, dekat persamaan umum ni, di mana nilai keturunan tu? Sini kan? Okey, dekat garis ni mana nilai keturunan M tu? Ini kan? Dua ni kan? Jadi ideanya kita bawa susunan garis tu, persamaan garis tu kepada bentuk macam ni. Supaya kita dapat detect nilai M ni apa dia. Contoh hak ni 3Y sama dengan negatif 2X tambah 12. Apa keturunan yang ada dalam garis lurus ni? Macam mana kita nak detect? Macam mana kita nak cari? Kita kena bawa bentuk ini kepada bentuk persamaan ini, persamaan umum. Okey. Y ni hanya tinggal Y sahaja. Tak ada 3 ni. 3 ni kita kena hapuskan. Okey, biar X tinggal X kat situ dan apa yang kat belakang tu tinggallah apa yang kat belakang tu. Jadi maknanya yang ni kena bahagi dengan 3 kan? Bahagi dengan 3, tapi kena berlaku adil lah. Semua kena bahagi dengan 3. Jadi 3 dengan 3 potong jadi Y sahaja. Negatif 2 bahagi 3 tak boleh potong. Okey. Dan 12 bahagi 3 4. Jadi kalau dibuat bandingan ni, apa nilai X tu? Sorry, apa nilai M tu? Ialah nilai M ni ialah negatif 2/3 ni punya.
Apa nama garis ni? FG. Ini ya. 2y tak sama dengan X tambah 20. Jadi ideanya kalau kita boleh ubah bentuk ni kepada bentuk persamaan umum garis lurus ini, maka boleh tak kita cari nilai kecerunan? Boleh lah kan? Jadi apa nilai M tu? Okey, ni tak mau 2 ni Jadi semuanya kena bahagi dengan 2. Jadi y sama dengan 2 dengan 2 boleh potong habis. Ni setengah X. 20 bagi 2 10. Jadi apa nilai M ni? Apa nilai M? Ialah setengah. Okey. M kecerunan bagi garis ni ialah setengah. Jadi maknanya kecerunan garis lurus FG ni ialah setengah. Jadi walaupun kita tak boleh dapat nilai M ni daripada rumus ini, kerana kita tak punyai cukup maklumat koordinat 2 ni, tapi kita boleh dapat nilai M tu daripada susunan persamaan garis lurus ini, iaitu kita susunkan dia balik ke dalam bentuk persamaan umum ni, y sama dengan mx tambah c ni. Lalu kita membuat bandingan apa nilai M tu. Jadi itulah cara nak cari kecerunan garis lurus ni FG. Okey, boleh B, pitasan Y garis lurus HK. Mana HK? HK pitasan Y. Maknanya garis HK ni kena garis ke belakang lagi sampai berlaga dengan paksi Y menegak ni. Garis ke belakang lagi. Ni berapa bacaan skala Y kat sini sebagai pintasan paksi Y. Okey, jadi macam mana nak dapat bacaan kat sini? Berapa titik koordinat kat sini? Yang kita tahu ialah nilai X tu dah tahu sentiasa kosong. Okey, nilai Y kat sini kita tak tahu, nak cari. Dia macam mana nak buat? Macam mana nak cari nilai Y ni? Macam mana nak cari kecerunan garis ni? Mungkin kalau kita cuba cari kecerunan garis ni, kita akan melibatkan semua titik koordinat ni kan. 0, Y, 8, 2. Mungkin dari situ kita boleh cari nilai Y. Kan? Berapa kecerunan garis ni? Macam mana kita nak tahu? Kita takkan tahu kecerunan garis ni sebab kita tak lengkap Y ni kita tak tahu nilai. Tapi ada cara lain tak kita dah boleh tahu berapa nilai kecerunan garis ni? Kan awal tadi kita dah diberitahu
bahawa garis ni selari dengan garis ke atas ni. Kita dah dapat pun nilai kecerunan ke atas ni, iaitu M sama dengan setengah. Makanya kecerunan garis ni ikut samalah, M sama dengan setengah. Dekat yang setengah ni lah kita akan lagakan dengan mencari kecerunan kat sini, supaya kita dapat last kali cari nilai Y ni. Okay, sekarang semua orang berpura-pura cari nilai kecerunan garis ni. Pakai rumus kecerunan hak ni. Pakai rumus ni. Ini jadi 1, yang ini jadi 2. Okey, nilai M adalah setengah. Cari nilai Y. Jelas sekali kita dapat Y sama dengan negatif 2. Maka itulah dia pintasan pada paksi Y akan garis lurus HK. Okey, negatif 2. C persamaan garis lurus HK. HK ni kita nak bentukkan persamaan garis lurus HK. Macam biasa kita perlukan apa sebelum dapat bina persamaan garis lurus? Kita perlukan dua maklumat. Okey, iaitu M dan nilai C. Okey, M kita dah tahu belum? Tahu dah, setengah. Setengah. C kita dah tahu belum? Dah tahu, pintasan pada paksi Y oleh garis lurus itu, iaitu negatif 2. Okay. Jadi inilah dia persamaan garis lurus HK. Okay, siap. Jadi ada soalan nombor 2 ni untuk kamu lah. Kamu buat sendiri Dan cabaran dinamis ni semua ni kamu buat. Dia tamat. Bab kali ni tamat. Habis sepenuhnya. Tinggal untuk kamu cuma buat latihan saja. Okey, sampai sini sajalah. Berikutnya kita akan masuk bab yang ketiga. Sebelum tamat seluruhnya. Okey, ada soalan setakat ni. Jadi masa tinggal lagi untuk kamu ni, dalam 10 minit ni boleh kamu teruskan buku kerja, buku PPD, teruskan buat semua latihan garis lurus.
Okey jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat